Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-803 berkenaan tentang berwuduk selepas daripada makan daging unta. Dan kita telah berikan pada waktu itu penerangan daripada sudut pandangan para ulama fiqh dan juga para ulama hadis rahimahullahu taala yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi. Baca riwayat 803. Daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahawa sesungguhnya seorang lelaki, sa'ala Rasulullah, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'atawadda'u min luhumil ghanam, adakah aku perlu berwuduk daripada makan daging kambing? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta, jika kamu mahu, fatawadda', maka berwuduklah, wa in syi'ta, dan jika kamu mahu, fala tawadda', maka janganlah berwuduk. Qala, maka berkata lagi pada waktu itu lelaki tersebut, a'atawadda'u min luhumil ibil, adakah aku perlu berwuduk daripada makan daging unta? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, bahkan ya. Fatawadda', maka berwuduklah daripada makan daging unta. Berkata lagi orang ini, usalli fi marabidil ghanam, adakah boleh aku solat di kandang kambing? Maka Nabi menjawab, na'am, ya. Orang ini bertanya lagi, usalli fi mabarikil ibil, adakah boleh aku solat di kandang unta? Maka Nabi SAW bersabda, tidak. Maka maksud daripada Nabi SAW menyuruh untuk melakukan wuduk daripada makan daging unta berdasarkan hadis ini, maka kata Imam Nawawi, sama ada amalan tersebut, hadis tersebut telah dinasahkan, telah dimansuhkan, telah dibatalkan pada waktu itu beramal dengan dia, dengan hadis Jabir bin Abdullah pada baris yang ketiga, muka surat 323. Dan kemudian ataupun yang kedua, maksud daripada wuduk ini adalah al-lughawi, iaitu membasuh tangan dan mulut. Bukanlah maksudnya wuduk istilahi yang selalu kita buat, basuh muka, tangan, sapu air pada kepala dan lain-lain. Wallahu alam. Hadis yang ke-804 lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus matan yang lebih kurang sama, hadis yang lebih kurang sama, cuma sanadnya yang berbeza. Maka daripada Nabi SAW, bimisli hadis Abi Kamil an Abi Awanah, sama seperti hadis Abu Kamil yang beliau riwayatkan daripada Abu Awanah. Bab yang ke-24, Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis nak menunjukkan bahawa man tayaqqana, barang siapa yang yakin, at-taharah, dia masih lagi berada dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk, summa syakka, namun pada waktu itu dia ada keraguan, fil hadas, adakah telah datangnya hadas ataupun tidak, falahu an yusalliya, maka boleh untuk dia menunaikan solat, bi taharatihi tilka, dengan wuduk yang pada waktu itu dia telah buat. Contoh kalaulah pagi tadi subuh,
pagi tadi subuh, ketika mana nak pergi surau jam 5.30, jam 5.30, maka seseorang itu dia ingat, dia yakin 5.30 tadi pada waktu tu dia dah berwuduk 5.30. Maka dia yakin apakah surah dia, keadaan dia tayaqqanat taharah. Dia yakin yang dia telah berwuduk 5.30 sebelum pergi surau tadi, memang dia dah berwuduk. Dan dia ingat pada waktu tu dia berwuduk dekat bilik air dia dan sebagainya. Kemudian tadi jam 7.30 dia mula yakin, rasa macam kentut ataupun tak, contoh. Ataupun contoh yang lain, tadi pergi 7-Eleven contohnya, rasa macam tersentuh tangan cashier tu ataupun tak, ragu-ragu pada berlakunya hadas, namun yakin pada waktu itu yang mana kita dah berwuduk. Maka apakah situasi dia? Maka Imam Muslim bawakan hadis-hadis yang di sini nak menerangkan seseorang yang apabila dia yakin pada satu situasi, iaitu contohnya dia telah berwuduk, namun dia datang keraguan pada waktu itu ketika mana selepas itu, maka itulah kaedah yang kita biasa dengar, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tak boleh dihapuskan, tak boleh dihilangkan hanya dengan keraguan. Maka dalam kes tadi, pukul berapa dia berwuduk? 5.30, yakin. Pukul berapa yang pada waktu itu dia ragu-ragu wuduk dia batal kerana sentuh ataupun kentut dan sebagainya? Jam 7.30. Adakah nak diambil kira keraguan tadi? Tak diambil kira. Sebab itu kata Imam Nawawi pada minta maaf. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam. Hadis ini dijadikan sebagai satu dasar yang kuat di dalam Islam. Wa qa'idatun azimatun, dan dijadikan sebagai satu kaedah besar daripada kaedah-kaedah fiqh. Apakah dia? Annal asya'a, sesuatu perkara itu, yuhkamu bi baqaiha, akan dihukum dengan keadaan asalnya, hatta yatayaqqan, sehingga seseorang itu benar-benar yakin sebaliknya. Maksudnya dia dah yakin dia dah ambil wuduk, cuma dia ragu adakah lepas tu dia batal wuduk. Maka jangan ambil yang was-was tadi, jangan ambil yang ragu tadi, jangan layan yang ragu tadi. Kena ambil yang yakin. Apakah yang yakin? Bahawa dia masih lagi dalam keadaan berwuduk. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak terbatal, tidak terhapus hanya dengan kerana datangnya syak. Maka adakah syak, keraguan tadi mendatangkan mudarat? Kata Imam Nawawi, wala yadurru syakku tari'u 'alaiha, dan tidak mendatangkan mudarat keraguan yang mendatang pada keyakinan tadi. Famin zalika al-mas'alatul bab allati warada fiha al-hadis wahya, maka daripada sinilah keluarnya permasalahan anna man tayaqqana taharah, barang siapa yang yakin yang dia telah berwuduk, wasyakka, namun selepas itu dia ada keraguan, adakah telah kentut, telah tersentuh yang bukan mahram dan sebagainya, maka adakah diambil kira syak tadi? Kata para ulama, tidak. Hukima bibaqaihi ala taharah, maka akan dihukum yang mana dia masih lagi berada dalam keadaan wuduk. Lalu adakah ada perbezaan? Kalaulah dalam solat, maka perlu diambil kira. Kata para ulama, kata Imam Nawawi, wala farqa, dan tidak ada beza. Keraguan itu datang fi nafsis salah, ketika mana sedang solat. Sedang solat ragu-ragu, istadi macam kentut tapi tak yakin, maka abaikan, jangan dilayan, jangan diberikan perhatian. Wa husuluhu kharijah salah, ataupun datang keraguan luar solat pun jangan diambil kira dan jangan dilayan. Maka inilah pandangan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey. Kemudian baris yang kedua daripada sebelum berakhir perenggan. Namun sebahagian para ulama Syafi'i menyebut wa yustahabbu lahu an yatawadda'a ihtiyatan,
namun disunnahkan baginya orang yang ada ragu-ragu ini untuk berwuduk dalam keadaan berjaga-jaga, ihtiyatan. Namun kita telah belajar dalam Bushrah Karim, dalam syarah Bushrah Karim, kalaulah seseorang itu dia nak berwuduk ihtiyatan, berwuduk berhati-hati, dia yakin dia dah ambil wuduk, dia ragu-ragu wuduk dia dah batal, dia ragu-ragu, maka disunatkan untuk mengambil wuduk sebagai langkah berhati-hati. Namun telah disebut dalam Bushrah Karim, kalaulah pada waktu itu dia nak mengambil wuduk sebagai langkah berhati-hati, sebaik-baiknya maka batalkanlah wuduk yang ada dengan pasti, batalkan. Sebab pada waktu itu kalaulah dia tak batalkan, maka pada waktu itu niat ketika mana wuduk tadi, kalaulah pada waktu itu dia benar-benar batal wuduk dia, maka pada waktu itu niat itu kadang-kala menjadi masalah. Sebab niat dia mesti dibuat dalam keadaan yakin. Maka yakinkan diri, kalaulah betul-betul dia nak ambil wuduk, hukum dia tak payah layan sebab syak dan ragu-ragu. Tapi kalaulah dia nak ambil balik wuduk berhati-hati, maka sebaik-baiknya dia batalkan wuduk tersebut dengan pergi istinja, dengan pergi buang air dan seumpamanya, dan barulah ambil wuduk yang baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca hadis 805. Telah diadukan kepada Nabi SAW ar-rajul, tentang seorang lelaki, yukhayyalu ilaih, dia merasakan, dia menggambarkan, annahu yajidu syai', yang dia mendapati sesuatu yang berlaku dalam solat. Maksudnya dia rasa macam dia kentut ketika dia rasa, tapi pada waktu tu dia tak yakin. Maka apa Nabi pesan? La yansarif, janganlah dia pergi keluar daripada solat dia sehinggalah dia mendengar dengan pasti suara kentut, au yajida riha, ataupun dia bau pada waktu itu bau kentut. Maka kena yakin. Kalaulah tak yakin, maka jangan ditinggalkan solat. Maka ini menjadi dasar dalam hukum bahawa sesuatu yang yakin tak boleh dibatalkan dengan sesuatu yang syak. Yakin dah ambil wuduk, syak pada waktu itu batal wuduk, maka jangan diambil yang syak seseorang itu masih dalam keadaan berwuduk. Terus Terus 806. Maka Nabi SAW bersabda, hadis yang terkenal daripada Abu Hurairah, "Idza wajada ahadukum, apabila seseorang itu mendapati di dalam perutnya ada sesuatu." Maksudnya macam nak buang angin. Kemudian fa ashkala alaih, lalu ia pada waktu itu menjadi ragu, akhraja minhu, adakah telah keluar sesuatu daripadanya, amla ataupun tidak. Kentut ke tak tadi, adakah angin terkeluar ataupun tidak. Maka apa yang Nabi ajar, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah dia keluar daripada masjid untuk mengambil wuduk yang baru sehingga dia benar-benar mendengar suara bunyi kentut ataupun mendapati bau daripada kentut. Maksudnya kena yakin. Tak yakin, maka jangan dilayan keraguan tersebut. Riwayat yang ke-807 berkenaan tentang taharati juludil maitah, menjadi suci kulit bangkai bidibak apabila disamak. Lalu kalaulah bangkai pun boleh menjadi suci apabila disamak, maka pada waktu itu yang lain pada waktu itu adalah perkara yang sama. Bahkan setiap yang disamak maka akan menjadi suci. Terus daripada kulit binatang. Lihat kepada kata-kata Imam Nawawi pada baris yang keempat daripada awal tajuk ini. Kata Imam Nawawi, ikhtalafal ulama, telah bercanggah pendapat para ulama berkenaan tentang menyamak kulit bangkai dan adakah ia suci dengan menyamak. Maka di sini ada sab'ah mazahib, 7 pandangan. Yang pertama adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i, annahu yuthar, ianya menjadi suci apabila disamak
semua jenis kulit bangkai kecuali anjing, khinzir dan juga binatang yang lahir daripada campuran keduanya. Wayathur bidibari dan menjadi suci dengan sebab samak tadi bahagian dalam dan juga luar kulit. Wayajuzu dan harus dan boleh digunakan pada semua perkara sama ada berkaitan dengan cecair ataupun benda yang kering. Wala farqa dan tak ada beza tentang bersuci apabila disamak kulit tadi, sama ada kulit binatang yang boleh dimakan ataupun pada waktu itu selainnya. Waruya hadzal madhab an Ali bin Abi Talib, dan inilah pandangan Ali bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jelas ke jelas? Terus baca hadis 807. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadisnya semua lebih kurang sama, yang mana berkenaan tentang Ummul Mukminin Maimunah yang pada waktu itu ada bangkai daripada binatang yang telah dihadiahkan kepadanya. Tusaddiqah, telah disedekahkan kepada maulad, kepada hamba yang telah dimerdekakan milik Maimunah, bisyatin dengan seekor kambing. Famatat, maka kambing tadi telah mati. Maka Nabi SAW telah melewati pada kambing yang telah mati tadi. Maka Nabi bersabda, halla, mengapa tidak akhaztum ihabaha, kamu ambil kulit dia, fadabartumu, lalu kamu samak ia, fantafa'tum bih, lalu boleh mengambil manfaat daripada kulit tadi. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ianya adalah bangkai, tak boleh makan, tak sempat sembelih dia mati. Maka Nabi SAW bersabda, innama hurrima akluha, yang diharamkan adalah makan dagingnya, adapun kulitnya tidak ada masalah untuk diambil manfaat. Qala Abu Bakrin, terus 808 baca sanadnya, laju sikit. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW wajada, telah mendapati, syatan, seekor kambing maitah yang telah mati. U'tiyatha, telah diberikan kambing tadi kepada maulatun li Maimunah, salah seorang daripada hamba yang Maimunah dari radhiyallahu anha telah merdekakan. Minas sadaqah, dan kambing itu daripada kambing zakat, tak sempat dia sembelih, telah mati. Maka Nabi SAW telah bersabda, halan tafa'tum, mengapa tidak kamu mengambil manfaat dengan kulit dia? Maka para sahabat berkata, ianya bangkai wahai Rasulullah, macam mana nak guna kulit dia? Maka Nabi SAW bersabda, innama hurrima akluha, yang diharamkan pada waktu itu adalah memakan bangkai, adapun mengambil manfaat daripada bangkai maka tidaklah ada masalah. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW marra bisyatin, telah melewati akan seekor kambing matruhah yang telah dibuang, kerana pada waktu itu dah mati, tak sempat disembelih. U'tiyatha, kambing tadi telah diberikan kepada hamba yang telah dimerdekakan milik Maimunah, minas sadaqah, daripada kambing zakat. Maka Nabi SAW bersabda, Allah, mengapa tidak akhazu, mereka mengambil kulitnya, fadabaruh, menyamaknya, dan pada waktu itu mengambil manfaat daripadanya. 811 terus. Riwayatnya semua lebih kurang sama. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Maimunah telah mengkhabarkan kepadanya, anna dajinah, bahawa sesungguhnya seekor kambing ternakan. Dajinah, lihat kepada baris yang kedua, apakah maksud dajin ataupun dawajin? Maksudnya sesuatu yang telah dipelihara daripada burung, daripada kambing dan sebagainya. Ianya telah menjadi jinak, binatang yang diternak. Maka salah seekor kambing yang telah diternak milik
Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW telah mati. Maka Nabi SAW bersabda, "Alla akhadtum ihabaha." Mengapa tidak kamu mengambil kulitnya? Fastamta'tum bih. Lalu kamu boleh mengambil manfaat daripadanya. 812 terus. Baca sampai habis terus. Allan tafa'tum biha, mengapa tidak kamu mengambil manfaat dengan kulit dia? Maka daripada sini mengajarkan kepada kita, selagi mana sesuatu itu ada manfaat, maka digalakkan untuk mengambil manfaat, dan pada waktu itu tak digalakkan untuk dibuang begitu sahaja. Terus 813. Kata Abdullah bin Abbas, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu," apabila sesuatu kulit binatang itu disamak, faqad tahura, maka menjadilah kulit tersebut bersih. Terus baca sampai habis. Bimislih, riwayat yang lebih kurang sama, iaitu seperti riwayat Yahya bin Yahya. 815 terus. Tak ada habis di situ. Wa Abu Bakr bin Ishaq. Farwa, baju yang diperbuat daripada kulit. Maka kata Abul Khair, aku telah melihat Ibnu Wa'la As-Sabai pada waktu itu memakai baju daripada kulit. Famasistuh, maka pada waktu tu aku pegang baju kulit tadi. Maka beliau berkata, "Malaka tamassuh?" Kenapa kamu pegang? Adakah kamu ragu-ragu ianya daripada kulit binatang yang tak boleh dimakan? Aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Aku berkata, "Inna kunna bil Maghrib." Kami sesungguhnya berada di Maghrib. Maghrib ada yang menterjemahkan sebagai Maghribi, ada yang menterjemahkan di bahagian barat, di bahagian barat, tapi lebih tepat adalah Maghribi. Wa ma'anal barbar, dan bersama dengan kami adalah golongan barbar dan majusi. Nukta, maka kami didatangkan dengan kambing biri-biri yang mereka telah sembelih. Wa nahnu la na'kulu dhabaihum, dan kami tidak dibenarkan makan untuk makan sembelihan mereka. So mereka ni bukan ahli kitab. Wa ya'tunana, lalu mereka telah membawa kepada kami dengan bekas-bekas kulit. Yaj'aluna fihi alwada, yang mereka simpankan padanya pada waktu itu lemak. Maka bekas kulit apabila dah disamak, maka tidak menjadi masalah. Faqala Ibnu Abbas terus, kami pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang isu ini. Maka baginda bersabda, dibaruh, apabila kulit tersebut disamak, maka tahuruh, maka menjadilah ianya suci. 816 terus. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus, sesungguhnya kami berada di negara Maghribi. Fayatinal majus, orang-orang majusi datang kepada kami bil askiyah, dengan bekas-bekas kulit yang terdapat padanya air dan juga lemak. Adakah boleh nak guna bekas yang daripada kulit tadi? Maka pada waktu itu aku bertanya. Maka berkata Abdullah bin Abbas, "Ishrab, minum, guna bekas kulit tadi." Maka berkata Ibnu Wa'la As-Sabai, "Ara'yun, adakah ini sekadar pendapat kamu?" Berkata Abdullah bin Abbas, "Sebaliknya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, dibaruh, apabila kulit tadi telah disamak, tuhuruh, maka menjadilah ianya suci." Terus bab yang ke-26 berkenaan tentang at-tayammum. Terus, maka apakah maksud tayammum? Baris yang pertama, kata Imam An-Nawawi, at-tayammumu fil lughati huwal qasdu. Niat adalah maksud dan terjemahan asal kepada tayammum.
Tetapi kata para ulama, daripada sudut bahasa Arab, daripada sudut istilah, maka apakah pada waktu itu tayamum? Tayamum pada waktu itu adalah sesuatu yang diniatkan dengan menggunakan tanah untuk mengharuskan solat, istibahatus solah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang kedua, dan ianya adalah khususiyah umat Nabi SAW. Umat-umat yang terdahulu mereka tidak ada tayamum walaupun ketika mana tidak air. Wa ajma'atil ummah, dan para ulama telah bersepakat ala anna tayammum la yakunu illa fil wajhi wal yadain. Anggota tayammum hanya dua, muka dan tapak tangan. Tak adalah kita nak tayamum kaki, nak tayamum kepala, tak ada. Hanya muka dan tapak tangan. Maka pada waktu itu al-wajah wal yadain, muka dan kedua tapak tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Kalaulah nak buat tayamum untuk hadas besar pun sama, muka dan tapak tangan. Wasawa'un tayammama 'anil a'dha'i kulliha, sama ada bertayamum untuk seluruh anggota tubuh badan ataupun tayamum untuk anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib yang tertentu yang tidak boleh tersentuh air dan seumpamanya. Kaifiyatut tayammum, baris yang keempat, cara pada waktu itu untuk bertayamum. Maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullah menyebut la budda min darbatain, tidak mesti dua kali pukulan. Pukulan yang pertama pada waktu itu hilangkan debu, kemudian sapu pada muka. Pukulan yang kedua, maka tangan kiri akan sapu tangan kanan dan tangan kanan akan sapu tangan kiri. Selesai. Hanya dua pukulan dan kemudian muka dan juga tangan. Maka itu adalah cara tayamum. La budda min darbatain, darbatun lil wajah, satu pukulan untuk muka, wa darbatun lil yadain, dan satu lagi pukulan untuk tangan sampailah ke siku. Kemudian dua baris bawah itu, wa dhahabat ta'ifah, ada satu kelompok mengatakan yang wajib hanya satu pukulan. Itulah pukulan yang sama digunakan untuk muka dan tangan, dan kita akan belajar hadisnya nanti bila kita baca dalam hadis. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada perenggan yang seterusnya. Tayammum boleh untuk hadas kecil dan juga hadas besar. Jawazut tayammum anil hadathil asghar wal akbar. Dia bukan sekadar untuk ganti wuduk je. Dia sebenarnya boleh juga untuk hadas besar. Seseorang tu dia mimpi namun tak ada air, maka pada waktu itu dia perlu untuk tayammum. Maka pada waktu itu boleh bertayamum untuk hadas besar. Jumpa tak? Wa ajma'al ulama wa ala jawazi tayammum. Para ulama telah sepakat bahawa boleh bertayamum untuk hadas kecil, begitu juga untuk pada waktu itu hadas besar. Sama ada hadas besar junub ataupun haid ataupun seorang yang nifas, dan pada waktu itu seumpamanya. Okey, adakah orang yang pada waktu itu bertayamum untuk hadas besar, bila dah ada air, maka dia kena mandi semula ataupun tak perlu? Maka pada baris yang ketiga perenggan tersebut, wa idza shallal junub bitayammum, apabila seseorang yang berada dalam keadaan hadas besar bertayamum, kemudian dia mendapati adanya air, maka wajib untuk dia mandi dengan kesepakatan para ulama, illa kecuali apa yang diriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, yang mana merupakan salah seorang ulama tabi'in yang terkenal. Kemudian, adakah boleh jima' pada waktu itu walaupun tak ada air? Contoh, seseorang tu tahu kalaulah dia berjima' kena hadas besar, dan pada waktu itu nak hadas besar tak ada air, kena tayamum. Lalu adakah boleh seseorang yang dah tahu dia tak boleh mandi wajib, dia kena tayamum, pada waktu itu dia tetap jima'? Maka kata Imam Muslim, wa yajuzu lil musafir, maka diharuskan untuk seorang musafir pada waktu itu untuk menyetubuhi isterinya. Wa in kana, walaupun kedua mereka pada waktu itu tahu bahawa tidak ada air, maka pada waktu itu hendaklah dibasuh kemaluan, dibersihkan kemaluan dan mengambil wuduk. Wala i'adata, dan tak perlu nak ulang balik solat jika kemaluan tadi pada waktu itu telah dibersihkan. Namun kalaulah kemaluan tadi tak dibersihkan, maka pada waktu itu perlu ulang balik solat tersebut.
kemudian baris yang kedua daripada bawah, maka adakah perlu ulang balik solat ketika mana tayammum ataupun tidak? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma i'adatus salah, maka berkenaan tentang mengulang balik solat yang dilakukan dengan tayammum, maka kena tengok. Yang pertama, la yu'idu, tak perlu ulang balik solat apabila dia bertayammum kerana sakit ataupun luka. Maka ketika mana sakit ataupun luka tak boleh kena air, maka pada waktu itu dalam situasi tersebut tak perlu ulang balik solat. Dan dia sebenarnya ada detail dia, namun ini secara umum. Wa amma idza tayammama lil ajzi 'anil ma', namun kalaulah pada waktu itu dia bertayammum kerana tak ada air, situasi yang kedua, maka kena tengok pula adakah tempat itu memang langsung tak ada air, ataupun tempat ni biasanya ada air, macam section 13, tiba-tiba 2-3 hari tak ada air, maka bagaimana? Maka kalaulah dia bertayammum kerana tak ada air, fa in kana fi mawdi'i yu'dam fihi al-ma' ghaliban, kalaulah ia berada di tempat yang memang selalu tak ada air, maka tidak wajib untuk diulang balik solat dia. Namun ada syarat-syarat yang lain yang dalam fiqah, kata Imam Nawawi. Dan kalaulah pada waktu itu dia berada di tempat yang jarang-jarang air tak ada, maka pada waktu itu dia perlu untuk ulang balik solatnya ketika mana ada air. Kemudian perbahasan yang seterusnya, nak bertayammum dengan apa? Adakah semua benda boleh? Maka pada baris yang kedua daripada muka surat ini, la yajuzu tayammum illa bi turabin tahirin lahu ghubar, hanya boleh bertayammum dengan tanah yang berdebu. Tanah tadi pun mesti kena ada debu. Dia tak boleh pada waktu itu tanah yang tidak ada debu. Maka ini adalah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baris bawah dia, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yajuzut tayammum, boleh bertayammum dengan semua benda yang ada kaitan dengan bumi. Contohnya pada waktu itu batu, maka batu dalam mazhab Syafi'i tak boleh sebab tak ada debu. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah, batu pun boleh. Dan juga banyak lagi perkara yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang perenggan yang ketiga, hukmut tayammum. Maka persoalannya adalah, adakah tayammum mengangkat hadas ataupun dia macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia macam orang istihadah, kena niat keharusan solat, niyah istibahatus solah. Maka mana satu? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, maka yang tepatnya adalah tayammum tidak mengangkat hadas, bal yubihu salah, akan tetapi tayammum pada waktu itu mengharuskan akan solat. Jelas ke jelas? Kemudian ada pengajaran daripada hadis. Kemudian perenggan yang kedua terakhir, masalah faqidut tahurain. Jumpa tak? Okey, maka kata Imam Nawawi, maka nanti kita akan baca tentang orang yang tak ada wuduk, tak ada debu untuk tayammum, faqidut tahurain. Maka apakah situasi dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fihi dalilun ala man adimal ma' wat turab yusalli ala halih. Di sini hadis-hadis ni menjadi dalil, seseorang yang tak ada tanah maupun air, dia tetap perlu solat pada keadaan tersebut. Dia tetap perlu solat walaupun tak ada air untuk dia berwuduk, tak ada tayammum, tak ada tanah, tak ada debu untuk dia bertayammum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian baris yang kedua, kata Imam Syafi'i, yajibu alaihi an yusalli, seseorang itu wajib solat walaupun ketika mana tak ada wuduk, tak ada tayammum. Wa yajibu alaihi an yu'ida as-salah, dan wajib untuk dia mengulangi balik solat tersebut. Terus baca hadis. Hadisnya lebih kurang sama tentang Ummul Mukminin Aisyah. Terus maka kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW fi ba'di asfari, pada sebahagian daripada perjalanan baginda, permusafiran baginda. Ada yang mengatakan ini adalah peperangan Ghazwah Bani Mustalik, sebab kisahnya lebih kurang sama. Hatta idza kunna bil baida au bi zatil jaish, sehingga kami ketika mana berada di Baida ataupun pada waktu itu Zatul Jaish, maka lihat kepada baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada atas, kata Imam Nawawi, mawdi'ani bainal Madinati wa Khaybar.
ini adalah satu tempat di antara Madinah dan Khaybar. Terus, maka baca hadis. In qata'a iqdulli, telah terputuslah kalungku. Sebenarnya ini bukan kalung milik Aisyah pun, ini milik kakaknya Asma. Fa'aqama Rasulullah, maka baginda Nabi SAW telah memberhentikan seluruh rombongan alal timasi, untuk mencari akan kalung dan rantai Aisyah. Wa aqaman nas, dan orang lain pun pada waktu itu bersama-sama mencari. Walaisu alama, dalam keadaan sedangkan mereka tidak berada di tempat yang ada air. Walaysa ma'ahum ma', dan mereka pun tidak membawa air. Fa'atan nasu, maka pada saat orang ramai telah datang kepada Abu Bakar, ayah kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka berkata, ala tara, tidakkah engkau melihat apa yang telah dilakukan oleh anakmu Aisyah? Aqamat, beliau telah menjadikan Nabi berhenti mencari pada waktu itu bersama dengan orang ramai. Walaysu alama, dalam keadaan di tempat ini tidak ada air. Walaysa ma'ahum ma', dan orang ramai pun tidak ada bekalan air. Faja'a Abu Bakar, maka Abu Bakar telah datang dalam keadaan Rasulullah sedang meletakkan kepala baginda atas pahaku. Qad nama, baginda sedang tidur. Maka Abu Bakar berkata dengan suara yang perlahan kepada Aisyah, habasti, kamu telah menahan Nabi SAW dan orang ramai. Walaisu alama, dalam keadaan mereka bukan berada di tempat yang ada air. Ma'ahum ma', dan mereka pun tidak membawa air. Qalat, berkata Aisyah, fa'atabani, maka Abu Bakar ayahku telah memarahiku, dan beliau telah berkata apa yang Allah kehendaki beliau untuk berkata. Wa ja'ala yat'an, dan beliau berterusan mencocok-cocok biyadihi, dengan jari baginda, fi khasirati, pada bahagian tepi badanku. Abu Bakar pada waktu itu marah, dia tegur, dia marah, dia cocok-cocok anak dia, kerana pada waktu itu sebabkan anak dia, orang lain tak dapat nak meneruskan perjalanan. Fala yamna'uni, kata Ummul Mukminin Aisyah, maka tidak ada yang menghalangku daripada bergerak sedikit pun, kecuali beradanya Nabi SAW pada pahaku. Maka Nabi SAW telah tidur sehinggalah waktu pagi, dan pada waktu itu masih tidak ada air. Maka Allah telah menurunkan ayat tentang tayamum. Firman Allah, fatayammamu, dan bertayamumlah kamu, berkata Usaid bin Hudair, wa huwa ahadun nuqaba, dan beliau adalah salah seorang daripada pemimpin Ansar. Beliau berkata kepada Abu Bakar, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abu Bakar, wahai keluarga Abu Bakar, keberkatan ini bukanlah keberkatan yang pertama kali apa diberikan kepada kamu. Maka berkata Aisyah, faba'athna, maka kami telah mencari di sekitar unta yang aku duduk, maka pada waktu itu aku mendapati di bawahnya, pada waktu itu ada kalung milikku. Riwayat 109. Kita sambung balik jam 9 pagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.